Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi di dalam kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 2. Okey, baiklah. Cikgu doakan semoga awak semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga. Okey. Hari ini cikgu akan sambung tajuk pendidikan kesihatan kita, iaitu minggu lepas cikgu dah cerita tentang postur, rehat dan tidur. Okey, postur yang ada 4 tu, postur ketika duduk, postur ketika berdiri, postur ketika berjalan dan postur ketika tidur. Okey, baiklah. Hari ini cikgu akan sambung tajuk ni dengan menyatakan kepentingan postur, rehat dan juga tidur. Okey, kita tengok yang Okey, ini ialah 3 latihan untuk kita betulkan postur badan kita. Okey. Okey, yang pertama kita melakukan abdominal stretching. Okey, abdominal stretching ni ialah regangan tubuh badan. Abdominal ni ialah tubuh badan Okey, regangan tubuh badan. Okey, kalau awak perhatikan dekat yang lelaki ni, sekejap cikgu nak cuba ni. Okey, awak perhatikan dekat lelaki ni. Okey, dia meregangkan di bahagian ni. Okey, dia dalam keadaan meniarap mula-mula. Okey, lepas tu dia tolak badan dia ke atas. Dia tolak ke atas. Okey, selama 10 saat. Okey, jangan bergerak, kaki jangan gerak. Okey, dia buat macam ni 10 saat. Kemudian kita meniarap balik macam biasa, rehat seketika. Kemudian kita tolak lagi sekali untuk 10 saat yang seterusnya. Okey, dia buat 10 saat je. Okey, jangan terlalu banyak stretch pun nanti masalah juga. Okey, kita buat secara berkala. Okey, ini untuk tulang belakang sebenarnya. Tulang belakang kita ni kita nak dia kuat. Jadi ini salah satu cara untuk kita kuatkan tulang belakang. Dia ada banyak sebenarnya. Tapi cikgu kenalkan dengan awak 3 dulu. Okey, kemudian yang kedua, yang perempuan ni dia lain pula. Okey, yang kalau lelaki ni tadi dia lengkungkan tulang belakang ni ke bawah. Okey, perempuan ni dia lengkungkan ke atas. Okey, ni tulang belakang dia dekat sini. Okey, dia lengkungkan ke atas. Okey, dan cara dia awak kena baring. Okey, bila baring, kaki awak ni, okey, asalnya dia dekat sini. Okey, kaki awak ni awak tolak pelan-pelan sambil kepala ni jangan bergerak. Okey, automatik badan awak ni akan ke atas. Okey, tolak pelan-pelan rapat ke tangan. Jadi dia akan melengkungkan tulang belakang awak ke atas. Okey, ini juga salah satu cara untuk kita kuatkan tulang belakang kita. Abdomen kita. Kuatkan abdomen kita. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, lakukan senaman shoulder blade squeeze. Okey, shoulder blade squeeze ni, shoulder ialah bahu. Okey, kita tengok gambar yang sebelah kanan ni. Okey, kita stretchkan bahu kita. Okey, kita ke belakangkan bahu kita. Tengok cikgu. Okey, kalau berdiri biasa macam ni, bahu kita ni kita tolak ke belakang. Seolah-olah macam kita mendada macam tu. Tapi sebenarnya kita nak kuatkan tulang belakang kita. Okey, kalau tengok perempuan ni, dia buat kedudukan tangan dia jadi L. Okey, L ni. Okey, buat L, kemudian siku awak tu awak tolak ke belakang. Okey, automatik badan awak yang belah belakang sini dia akan menguncup. Bila menguncup, itu juga senaman untuk kita kuatkan tulang belakang. Okey, nanti awak boleh cuba. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, okey, senaman regangan tengkuk. Okey, ini cikgu rasa kini dah biasa kita buat. Sebab sebelum kelas PJ, okey, sebelum kelas PJ memang kita akan buat regangan dulu. Okey, regangan kita yang awak kira sampai 8 tu. Okey, regangan kita akan dimulakan dengan kepala. Okey, kalau tengok gambar yang pertama ni. Okey, gambar pertama ni dia tolak kepala ke kiri dan ke kanan. Ini yang biasa kita buat. Okey, cara yang lain untuk kita buat ialah gambar yang sebelah dia ni. Okey, kita pegang kita punya ni, kita tolak. Sengatkan kepala kita. Okey, ini untuk tulang tengkuk kita ni. Okey, tulang belakang kita juga tapi di bahagian awal, di atas sekali. Okey, dia bersambung dengan tengkuk. Okey, tolak ke kiri, tolak ke kanan.
kemudian tolak ke bawah. Okey, sama juga kiraan dia 8. Okey, untuk yang kedua, itu tadi kiri dan kanan. Untuk yang kedua, okey, yang bawah ni, yang warna kuning ni, cikgu warnakan kuning ni. Okey, yang kedua ialah bawah dan atas. Sama juga cara dia, kira sampai 8. Okey, bawah, pegang kepala ke bawah, kira sampai 8. Lepas tu, tolak kepala ke atas pun sama, kira sampai 8. Okey, ini cara yang sama juga. Boleh dibuat gambar sebelah dia ni. Okay, sama dengan atas. Okey, yang ketiga warna hijau lah. Okey, yang ketiga ni, okey, kita pusingkan kepala kita. Pusingkan sama juga untuk menguatkan tulang belakang kita yang di bahagian atas ni. Okey. Okey, cikgu rasa awak tak ada masalah untuk faham yang ni sebab kita selalu buat. Memang cikgu selalu buat sebelum kita nak PJ, kita akan panaskan badan dulu. Penting kenapa pentingnya benda-benda ni kita akan tengok sekejap lagi. Okey. Kepentingan poster yang betul. Okey, ini cikgu cerita poster dulu. Bukan poster yang awak lukis tu, itu lain. Ini posture. Okey, poster ni posisi badan. Okey, apa pentingnya? Okey, yang pertama, membantu kita untuk mengekalkan jajaran tulang dan sendi dengan betul supaya otot kita dapat digunakan dengan betul serta mengurangkan pergerakan sendi yang tidak diperlukan. Okey, panjang. Kita cikgu pecahkan satu-satu. Okey, mengekalkan, cikgu pakai warna putih lah. Putih dah ada. Okey, warna biru. Okey, mengekalkan jajaran tulang dan sendi. Okey, jajaran tulang ni ialah susunan tulang kita. Okey, sepatutnya tulang kita tegak, kita gunakan dia dengan tegak. Okey, kalau awak salah poster, tulang yang tegak tadi mungkin akan jadi bengkok. Bila bengkok tu yang masalah tu. Okey, tulang dan sendi dengan betul supaya otot kita dapat digunakan dengan betul. Okey, bila tulang dan sendi tadi dah betul, posisi yang betul, otot kita pun digunakan dengan betul dan dapat mengurangkan pergerakan sendi yang tidak diperlukan. Kita guna apa yang kita nak guna sahaja. Okey, ini dapat menguatkan ataupun mengelakkan kecederaan dekat otot, dekat tulang dan juga dekat sendi. Okey, sendi ni yang menghubungkan tulang dengan tulang. Okey. Okey, sendi menghubungkan tulang dengan tulang. Okey, sebagai contoh, okey ni. Okey, tangan awak ni. Tak nampak. Okey. Tak masuk kamera. Okey, tangan awak ni. Okey, dekat sini ada tulang. Dekat sini pun ada tulang. Jadi di antara, dekat siku awak ni, di antara tulang atas dan tulang bawah tangan awak ni, dia dihubungkan dengan sendi. Sendi ni macam gam lah. Okey, ni tulang awak contohnya. Okey, di tengah-tengah ni ada sendi. Sendi ni yang membantu kita untuk bergerak. Macam tu. Tulang kita, tulang lutut, tulang siku, tulang bahu. Apa sahaja yang menghubungkan dengan tulang ialah sendi. Okey. Jadi bila tulang kita betul, otot kita betul, sendi pun tak ada masalah untuk bergerak. Okey, yang kedua. Yang kedua, dapat mengelakkan atau mengurangkan masalah artritis dan sakit sendi. Okey, apa dia masalah artritis? Ni masalah artritis dan sakit sendi ni. Okey, artritis ni ialah salah satu penyakit tulang di mana tulang kita akan menjadi reput. Okey, bila tulang reput, dia mudah patah. Okey, dia ibarat macam, contoh macam kayu lah. Kayu, okey, kayu kan tegak kan. Okey, sekejap. Cikgu ambil contoh. Okey, contoh ni, ini ialah kayu. Okey, kayu ni sepatutnya dia tegak. Tapi disebabkan poster kita salah, dia akan jadi bengkok. Bengkok kan. Bila lama-lama bengkok, kayu tadi tu, kekuatan dia akan berkurangan dan lama-lama dia akan patah. Itu dia artritis. Okey. Kemudian sakit sendi. Sakit sendi ni macam tadilah. Okey, bila kita bergerak dalam poster yang salah, sendi kita akan cepat sakit. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, poster yang betul dapat membenarkan otot bekerja secara efektif dan menggunakan tenaga yang diperlukan sahaja. Okey, maksudnya kita dapat menggunakan otot kita ni dengan kegunaan dia yang sebenar. Kita tak terlebih guna, kita tak terkurang guna. Okey, terlebih guna masalah, terkurang guna pun masalah.
Okey, otot kita bekerja secara efektif. Ngam-ngam jadi bekerja. Itu yang kita nak. Okey. Membantu masalah otot tertekan, terlebih guna dan sakit otot. Yang last sekali Okey, sama juga untuk macam tadi. Kalau kita terlebih guna otot kita akan sakit. Kalau kita terkurang guna otot kita akan sakit juga. Okey, lama-lama simpan, lama-lama dia akan sakit. Okey, jadi kita guna secara efektif. Okey, jadi otot tak tertekan, tak terlebih guna dan kurangkan sakit otot. Okey, itu yang berlaku kalau contohnya awak bersukan tapi awak tak buat dulu regangan. Okey, awak tak stretching dulu untuk bersukan. Okey, memang tak ada masalah masa kita bersukan tu, tapi dia boleh meningkatkan kecederaan. Dan juga lepas kita bersukan tu, kita akan rasa badan kita sakit-sakit. Itu sebabkan tak stretching lah tu. Itu dia punya masalah. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, tadi cikgu dah cerita poster. Sekarang ni cikgu cerita rehat dan tidur. Okey, rehat dan tidur ni cikgu sekalikan sebab dia dalam satu liga yang sama, dalam satu konteks yang sama. Okey, kepentingan rehat dan tidur yang cukup. Yang pertama, dapat menenangkan fikiran kita. Fikiran kita ni dapat tenang, kita tak serabut, kita rasa tenang lah sebab kita dah rehat dan tidur yang cukup. Okey. Kemudian yang kedua, dapat mengembalikan semula tenaga. Badan kita ni macam telefon lah, senang cerita. Okey, kalau kita asyik guna, okey, lama-lama dia akan lemah. Jadi cara kita nak cas semula tenaga kita ialah dengan dapatkan rehat dan tidur yang cukup. Okey, yang ketiga, dapat rehatkan badan yang keletihan. Okey, badan kita kalau macam cikgu yang dewasa ataupun ibu atau ayah awak, okey, dia orang letih sebab bekerja, cari duit kan. Jadi penting untuk dia orang untuk rehat dan tidur. Macam kes awak ni belum lagi bekerja, tapi awak bermain atau awak belajar melibatkan fikiran kan. Okey, itu pun dapat menjadikan badan kita letih. Jadi pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ingat awak masih lagi di peringkat kanak-kanak, tidur yang digalakkan ialah 8 jam sehari. Okey, pastikan 8 jam. Okey, kemudian yang keempat, dapat mengawal emosi. Dapat mengawal emosi. Emosi ni penting. Emosi sebab apa penting? Okey, kalau awak tak cukup tidur, awak tak cukup rehat, awak akan jadi cepat marah, awak akan cepat sentap, orang cakap kan. Okey, jadi itu penting rehat dan tidur untuk kita kawal emosi kita. Supaya kita ni sentiasa nampak ceria, sentiasa nampak sihat, bertenaga, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Dan last sekali, dapat meningkatkan fokus dan juga semangat. Ini tak kira lah fokus dalam belajar ataupun fokus dalam bermain. Semangat dalam belajar, semangat dalam bermain, ini penting. Okey, apa-apa yang awak buat, pastikan awak fokus dan awak semangat untuk awak capai misi yang awak kejar tu. Kenapa awak bermain? Awak nak menang. Kenapa awak belajar? Awak nak pandai. Untuk dapatkan menang dan pandai tadi tu, fokus dan semangat ni penting. Jadi pastikan rehat dan tidur yang cukup. Okey. Okey, sampai situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Habislah tajuk untuk poster, rehat dan juga tidur. Okey, untuk minggu depan kita akan belajar tajuk yang baru. Okey, minggu depan nanti cikgu akan ceritalah minggu depan punya tajuk. Okey, jadi nanti cikgu akan sertakan sekali latihan. Okey, awak boleh tengok gambar latihan tu dan nanti awak salin dalam buku ya. Okey, kalau yang tak ada buku, macam biasa salin dalam kertas. Okey, kalau yang ada buku tahun lepas, boleh guna buku tahun lepas. Okey, kalau tak ada, nak pakai buku baru pun boleh. Okey, awak dah dibekalkan dengan fail. Okey, kalau yang salin dalam kertas tu, simpan je dalam fail. Nanti dah naik sekolah, cikgu akan semak fail awak. Okey, kalau tak ada apa-apa, kalau ada apa-apa masalah, awak boleh terus kontak cikgu. Okey. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.